Selesai. Enjoy your food. Thank you. Thank you. Biasa. Sila. Apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasih lah sebab awak sudi keluar makan dengan saya ni. Maklumlah. Sejujurnya saya dah lama sukakan awak. Jadi itulah sebabnya saya ajak awak bertakrif ni. Itulah. Takrif? Takrif yang kenal-kenal. Kita kenal dulu kan sebelum. Ta'aruf lah. Apa tak? Ta'aruf. Dah tukar? Tak apalah, tak kisahlah. Itulah dia. So, manalah tahu kan kalau dengan saya bawa awak keluar makan ni, awak sudi menjadi... Sekejap. Sebelum tu saya nak tanya awak satu soalan yang paling penting. Oh. What do you bring to the table? Pizza? Bukan badak ni. Kau tak besar lagi? Kelakar ke? Oh, tak kelakar. Sorry lah. Garang. What do I bring to the table? I will bring this. Kat mana ni? Jom. So, I bring you 2 aircon. Media? Bukan media, tapi my dear. And brand X. Which is, it is cool, awesome, and also affordable. What? Tapi saya cuma perlukan satu je. Awak beli 2 ni, bil elektrik saya mana mampu nak bayar? Okay, fine, it's okay. Then we test them both and then we see how they both perform. How about that? Okay, jom. Handsome. Nampak. Kita okay. pakai sini caca doktor sikit lah. Tapi bukan itulah kita nak kedepankan. Yang mana hari ni sebenarnya memang kita looking forward untuk buat testing kepada aircon-aircon yang tadi yang dah saya cakapkan tadi. Itulah sebenarnya. Apa tadi yang saya cakap? Tak cakap apa-apa lagi. Tak cakap apa-apa lagi. Okay, sebab hari ni basically kita nak tengok lah dia punya, orang kata apa, kita nak uji dia punya kecekapan ataupun energy efficiency antara kedua-dua aircon yang ada kat kita ni. Yang mana sebab sekarang kita ada 2 aircon, satu media, my dear, lagi satu brand X. So yang macam media ni, my dear, dia adalah rating 4.0 punya energy efficiency. Okay, lagi satu adalah brand X yang mana 3.0 punya rating energy efficiency. Untuk aircon inverter ni, dia punya speed compressor dia tu adalah lebih kepada nak adjust dan maintain dia orang punya suhu tanpa dia orang turn on ataupun turn off. So sekarang ni kita nak try uji tapi ada menggunakan beberapa method dan juga equipment lah. Yang mana kalau macam yang awak tengok sekarang ni dekat bawah ni, yang kamera boleh tengok kan. Yang mana sekarang ni kita ada beberapa equipment. Satunya kita akan pakai macam thermometer. Lepas tu kita akan pakai power meter and also kita akan pakai anemometer lah untuk kita uji kita punya aircon ni. Barulah kita boleh tengok dia punya perbezaan antara 3.0, 4.0 dengan aircon yang biasa. Tapi tahu tak kita nak buat ni berdasarkan ujian apa? Kita nak buat testing untuk apa? Sebab kita nak tengok dia punya cooling efficiency satu, lepas tu kita nak tengok dia orang punya power consumption, and lagi satu kita nak tengok dia orang punya kos anggaran untuk setahun. So Okay. gempak lah kan? Yes. Nampak gempak kan? Yes. Oleh itu, apa main tolak-tolak orang ni? yang ini biar saya yang buat. Saya akan buktikan brand X lagi bagus daripada media ni. My dear, okay, tak apa. Dia nak settlekan dia punya testing kat brand X, kita bagi dia test brand X dulu. Kita akan try untuk buat testing kepada media. My dear. Saya pun dah macam ni. Jom kita test. Cooling efficiency. Untuk ujian pertama, kita akan uji untuk cooling efficiency bagi setiap aircon dengan cara mendapatkan bacaan suhu selepas 5 minit aircon dihidupkan pada tetapan suhu 22°C dalam turbo mode dan juga normal mode.
And untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat, saya gunakan anemometer and also thermometer ni. So kita boleh ukur dia punya kelajuan angin, and then kita boleh ukur kita punya suhu aircon kita ni lah. Kita akan gunakan lagi satu equipment watt meter kita adalah untuk kita ukur dia punya tenaga, dia punya kuasa dia. Okay, jom kita start dengan ujian yang pertama, iaitu kita nak tengok cooling efficiency brand X punya aircon ni. So first kita nak tengok dulu suhu bilik. Sekarang ni tanpa kita buka aircon dalam 33.2 Celsius macam tu. Okay. Macam bunyi lah. Yang benar. Dah nak buat review pun pakai gusi. Atas. Boy, biasa dia tu. Okay. So kita nak buka aircon ni. Okay. Okay, Fah akan buka kepada 22 darjah Celsius dalam normal mode. So kita tunggu kita tunggu 5 minit. Result dia macam mana pula. So basically untuk ujian pertama kita buat untuk normal mode. Normal 22 mode. darjah Celsius. Okay. So ujian pertama normal mode, kita tunggu 5 minit untuk suhu 22 darjah Celsius. Berdasarkan data yang telah kami peroleh, kami dapati bacaan suhu selepas 5 minit aircon brand X dihidupkan pada tetapan suhu 22 degree Celsius dalam normal mode. Untuk udara yang keluar adalah 20.6 degree Celsius, menjadikan suhu bilik selepas itu adalah 28.6 degree Celsius. Meanwhile, untuk media inverter pula, suhu udara yang keluar adalah 23.6 degree Celsius, menjadikan suhu bilik ketika ini adalah 30.9 degree Celsius. Okay, so sekarang kita compare. Tadi kita buat normal mode kan. Sekarang ni suhu yang sama, 22 darjah Celsius juga. Tapi kita buat turbo mode. Kita set 5 minit balik and kita tengok macam mana. Untuk ujian dalam turbo mode, kita boleh tengok bacaan suhu selepas 5 minit aircon brand X dihidupkan pada tetapan suhu 22 degree Celsius. Udara yang keluar adalah 22.4 degree Celsius, menjadikan suhu bilik selepas itu adalah 28.5 degree Celsius. Meanwhile, kalau kita tengok untuk media inverter, suhu udara yang keluar adalah 20.4 degree Celsius, yang mana menjadikan suhu bilik ketika ini adalah 30.5 degree Celsius. So hasil telah menunjukkan yang sebenarnya dalam turbo mode aircon media ni, dia masih lagi lebih cepat untuk menyejukkan bilik nak dibandingkan dengan brand X kita ni. Hebat tak hebat? So daripada dua-dua kelajuan kipas ni, aircon ni telah pun menunjukkan prestasi yang orang boleh kata lebih kurang je lah macam tu untuk mode biasa dan juga turbo. So I believe that yang untuk penyejukan pantas ni untuk aircon media adalah lebih baik kerana teknologi cool flash dia tak terdapat pun pada brand X ni sebenarnya. Power consumption. Untuk ujian kedua, kita akan uji power consumption bagi setiap aircon dengan cara mendapatkan bacaan suhu selepas 4 jam pada tetapan suhu 20 degree Celsius dan 22 degree Celsius dalam normal mode. Sekarang kita nak test energy consumption untuk aircon brand X ni pula. Kita akan biarkan aircon ni dalam suhu 20 dan juga 22 Celsius selama 4 jam. So, the moment of truth, yang mana bahagian yang dinanti-nantikan untuk aircon yang mana paling jimat tenaga. So, saya dah pun menggunakan watt meter dan kita dah ukur dah pun, kita tetapkan kepada kilowatt per hour. So, untuk aircon yang kita tetapkan kepada 20 darjah Celsius ni dalam mode biasa, kita biarkan dia berjalan selama 4 jam. Dia punya resultnya adalah macam sekarang yang you guys boleh tengok ni. Anggaran kos. Last but not least, untuk ujian terakhir, kita akan dapatkan anggaran kos untuk setiap aircon untuk setahun dengan cara kita dapatkan bacaan elektrik yang digunakan dalam kilowatt per jam untuk 8 jam pada tetapan suhu 26 degree Celsius dalam eco mode. Kenapa 8 jam dan suhu 26 degree Celsius? Sebab ini adalah tempoh masa kita tidur dan suhu yang selesa untuk kita tengah tidur. Okay, settle test untuk 4 jam kita. Sekarang ni kita nak test untuk waktu tidur pula, which is 8 jam. Okay, for this test, last test, kita akan letak temperature 26 degree Celsius. Okay, menggunakan eco mode. Jadi, memandangkan data keseluruhan untuk aircon media
My dear, kita ni dialah yang menggunakan kuasa yang paling sikit dalam suhu 26.4 darjah Celsius. Dengan hanya menggunakan 2.3664 kilowatt per hour. Meanwhile, untuk brand X ni, kita gunakan sebanyak 3.356 kilowatt per hour untuk suhu 27.3. Kan beza tu. Yalah, brand X lagi bagus lah. Okay, so kalau kita tengok balik dekat tarif TNB, kita boleh anggarkan untuk kos operasi 8 jam media ada dalam lingkungan RM4.13. Meanwhile, untuk brand X pula, kita boleh bagi tahu dalam lingkungan RM RM5.85. So, kita boleh assume penggunaan untuk 8 jam sehari itu yang kita dapat. So, kalau untuk bulanan pula, okay, kita kalikan dengan apa iaitu RM4.13 ni, kita kalikan dengan 30 hari, yang mana kita akan dapat untuk My Dear adalah dalam lingkungan RM123.81. Okay, meanwhile untuk brand X, kita boleh tengok daripada harga RM5.85 kita kalikan dengan 30 hari, kita akan dapat dalam RM175.50. So kalau macam untuk setahun pula, okay, untuk setahun tadi kita dah dapat untuk bulanan, untuk My Dear kita dapat RM123.81. So kita kalikan dengan 12 bulan, yang mana kita akan dapat dalam RM1,486.80. Untuk brand X pula, kita akan dapat untuk bulanan RM175.50. Kita kalikan dengan 12, kita akan dapat dalam RM2,106. Kan perbezaan dia kan banyak tu. So kalau kita tengok dalam jangka masa yang panjang, untuk investment kita untuk aircon inverter dengan penilaian 4.0, dia lebih menjimatkan lah, sebab dia punya bil elektrik tu ketara sangat. Sebab apa tau, dia ada teknologi cool flash, yang mana dia punya kompresor ni dia boleh capai kuasa maksimum dengan lebih cepat lah nak dibandingkan dengan yang lain. Lepas kalau kita dah hidupkan tu, dia memang akan dapat power tu lebih cepat. Untuk aircon media juga, My Dear, dia ada satu features untuk kita turn off dia punya LED screen untuk avoid daripada cahaya mengganggu kita ketika tidur pada waktu malam. Meanwhile untuk brand X pula, dia tak ada LED screen ni, jadi ciri ni tak diperlukan. So untuk brand X ni pula, mode powerful yang boleh diaktifkan dengan menekan butang powerful adalah pada alat kawalan jauh, menyebabkan kipas tu dia berjalan pada kelajuan penuh untuk menyejukkan bilik dengan lebih cepat. Last but not least, untuk aircon media ni, My Dear, dia ada satu function self cleaning. Yang mana self cleaning ni akan dibuat secara automatik. Kat sini lah diorang boleh bersihkan diri diorang daripada habuk-habuk lah, kulat-kulat lah. Ini adalah untuk mengekalkan diorang punya kesegaran aircon itu sendiri. Gempak tak gempak. Yang mana untuk cover set diorang punya dekat luar ni pula menggunakan teknologi hypergraphene durable, yang mana ianya adalah untuk menahan karat, dan dia boleh tahan karat tu selama 20 hingga ke 50 tahun. Baru cakap gempak. So, tunggu apa lagi? Ke tepi sikit. Nampak muka kalah. Wah. Okay, so macam mana yang kita dah boleh tengok daripada kita punya result yang kita dah dapatkan, kesimpulan yang kita boleh bagi tahu adalah untuk aircon 3.0 ni dia menggunakan lebih banyak power, lebih banyak tenaga nak dibandingkan dengan 4.0. Yang mana kalau untuk yang macam 4.0 ni dia lebih menyerlah lah. Dia punya penjimatan tenaga dia tu, penggunaan tenaga dia tu, dan also dia orang lebih menawarkan performance cooling yang lebih awesome. Sebab kalau macam brand-brand yang lain, dia orang ada je lah menawarkan juga yang 3.0 ni kan. Tak kisahlah brand X ke apa ke. Tapi kalau pada opinion saya sendiri, saya lebih prefer untuk ambil yang inverter 4.0 ataupun 5.0. Sebab dia lebih, orang kata pun macam lebih elok. Lagipun dia macam small investment lah untuk kita nanti dekat masa depan kita nanti kan. Gitulah. So dia orang kata apa, lebih jimat, lebih selesa. Yang penting sangat worthy. So you dah nampak kan what do I bring to the table ni? Berbelit-belit lidah aku. I will bring media exclusive inverter series. Lebih sejuk, lebih hebat, lebih berpatutan. Yalah, I pun puas hati sangat-sangat dengan apa yang you bring to the table ni. Buat I rasa Hey, apa tu? aircon sejuk.
Ya, bukan aja ni. Okay, fine. So, I dah bagi apa yang I bring to the table ni. So, you pula, what do you bring to the table? Hello, I bring myself lah. Hello, lelaki kena jadi provider for the family tau. I tak perlu bawa apa-apa selain daripada diri I.